Okay, hari ini kita nak tengok persamaan locus dan apabila kita sebut locus, kita akan gunakan formula yang ini untuk mencari persamaan locus. Okay, formula yang ini sebenarnya datangnya daripada formula jarak. Okay, R ini sebenarnya ialah jarak. Okay, so di sini kita biasanya akan diberi satu titik locus yang bergerak. Okay, locus bagi titik P ni. Okay, so P ni ialah locus. Biasanya kita akan bagi dia koordinat X, Y terus. Okay, dan ada satu lagi titik yang tetap di sini. Di sini titik yang tetap ialah titik A. Okay, biasanya kita akan panggil dia X1, Y1. Dan di sini 6 ialah jaraknya. Okay, sebenarnya apa yang nak dilambangkan oleh locus ini? Okay, bagi contoh kita ada satu titik A yang tidak bergerak di sini dan ada satu locus ataupun ada satu benda yang mengelilingi A ini. Okey, dia keliling A ini. Okey, A kita letak tengah-tengah Okey. A ini berada di tengah-tengah. So P itu akan keliling titik A ini. Okey. Maksudnya titik P itu boleh berada di sini, di sini, di sini. Tak kira lah di mana. Okey, dia akan keliling titik A ini dan sentiasa membentuk jarak R. Okey, R iaitu radius dia ataupun jejarinya. Okey, itulah jaraknya. Okey. Jadi setiap kali kita dapat soalan macam ni, mula-mula kita tulis punca kuasa, okey, ikut formulanya X tolak kuasa 2 tambah dengan Y tolak kuasa 2 sama dengan jaraknya. Okay, so di sini jarak dia ialah 6 unit. Baik, di sini kita akan letak nilai X-nya. So nilai X dia ialah 4. Kalau ikut maklumat yang diberi oleh soalan. Dan di sini Y dia ialah negatif 3. So kita masukkan negatif 3. Alright, jangan lupa bila ada tanda negatif jumpa negatif, kita kena buat satu lagi extra bracket kurungan supaya tak tercampur nilainya. Baik, sekarang punca kuasa 2 ini kita akan hantarkan ke sebelah kanan. Bila hantar ke sebelah kanan dia jadi apa? Punca kuasa tu? Kuasa 2. Ya, dia akan jadi kuasa 2. So kita ada 6 kuasa 2 di sebelah kanan. Sebelah kiri kita ada X tolak 4 kuasa 2 dan Y tambah 3 kuasa 2. Kenapa jadi tambah? Kenapa boleh jadi tambah? Negatif jumpa negatif. Ya, negatif jumpa negatif, so dia jadi tambah. Okey. Bagi semua pelajar, cikgu rasa cikgu pernah ajar macam mana nak buat pengembangan kalau ada kuasa 2 sebegini dengan cepat Okey, mari cikgu tunjukkan sekali lagi. Mula-mula kita ambil depan, kita kuasa 2 kan. Dan kita jarakkan sedikit, kita buat belakang dulu. Negatif 4 pun kita kuasa 2 kan, kita akan dapat 16 dan dia mesti tambah. Okey. So sekarang kita patah balik ke tengah-tengah. Tengah-tengah kita akan buat 3 benda ni, iaitu X 4 dengan 2. Kita darabkan sekali, kita dapat 8X. Okay. Dan tanda untuk 8X ini bergantung kepada apa yang ada dalam bracket ni. Kalau dia negatif, negatif lah. Kalau dia positif, maka positif. Masih ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Ingat Alright, so kita buat yang ni pula. So ini akan jadi apa? Mula-mula tulis Y kuasa 2. Y kuasa 2. Lepas tu kita selangkan, tulis belakang akan jadi apa? 9. 9 dan tanda dia mesti Positif. yes, positif. Okey, patah kebalik pada tengah-tengah. Tengah-tengah akan jadi 6Y. 6Y. Tanda dia apa? Positif. Kenapa positif? Sebab ikut ke atas.
Ya, ikut yang atas Okey, sebelah kanan kita ada 6 kuasa 2. Kita tahu 6 kuasa 2 ialah 36. Alright. So cara nak susun jawapan bagi locus, dia mesti ikut susunan yang macam ni. Ax kuasa 2 tambah b y kuasa 2 tambah cx tambah dy tambah e sama dengan kosong. Okey. Tapi kadang-kadang kosong tu boleh di kiri, kadang-kadang kosong tu boleh di kanan, tak kisah. Tak ada masalah. Yang penting depan ni mesti positif. Okey, dan dia mesti start dengan a kuasa x kuasa 2. Baik. So sekarang kita akan mula dengan x kuasa 2. Selepas x kuasa 2 kita susun apa? Kita susun apa? 2. Y. Okey, y kuasa 2. Lepas tu? Lepas tu mesti x kan? So lepas tu ialah apa? Negatif 8x. Bagus, negatif 8x. Okey, selepas negatif 8x, kita susun y pula. Y ialah apa? 6y. Ya, so positif 6y. Dan akhir sekali ialah nombor nombor yang tak ada x, tak ada y. So 16 tambah 9 kita akan ada 25. So 25 tolak dengan 36 ni. 25 tolak dengan 36 ni dapat berapa? Negatif 11. Berapa? Negatif 11 Okey, so sama dengan kosong. Maka kita sudah dapat persamaan locus untuk pergerakan P ni. Boleh faham yang ni? Boleh faham? Boleh. Very good. Baik, soalan ini kata kita kena cari persamaan locus bagi titik P yang bergerak. So yang bergerak sekarang ialah titik P. Okay. Biasa kita bagi nama P ialah X, Y. Seperti dalam contoh 1 lah. Okay. Tetapi di sini dia ada 2 titik yang tidak bergerak di sini. Iaitu S dan juga T. Okay. Dengan nisbah 2 kepada 1. Okay. 2 kepada 1. Apa maksudnya 2 kepada 1 ni? Maksudnya ialah P pergi ke S sebenarnya ialah 2 unit. Manakala P pergi ke T jaraknya hanya 1 unit. Itu maksudnya 2 kepada 1. Faham tak yang ni? Yang ni okey? Faham Alright. So sekarang bila kita nak buat macam ni, tak boleh sebab dia pecahan. Jadi kita boleh buat darab silang. Okey, darab silang mesti darab ke atas ke darab ke bawah? Biasakan diri darab ke atas ke darab ke bawah? Darab ke atas Ya, darab ke atas Jadi di sebelah kiri kita akan ada PS dan sebelah kanan kita ada 2PT. Okey, 2PT. Baik, apa maksud PS di sini? PS di sini bermaksud jarak P dengan S. Maksudnya kita hanya fokus pada P, kita hanya fokus pada S apabila kita kira sebelah kiri. Okey, formula dia sama sahaja, ambil daripada yang atas. So kita tulis X dulu, kuasa 2, kita tolak tambah dengan Y tolak kuasa 2. Alright, kalau P dengan S, maksudnya apa? Cikgu kena letak dekat sini. Nilai apa? 1. Ya, betul, 1. Belakang ni, nilai apa? 2. Nilai 2. Alright, bagus. Kita teruskan di sebelah kanan pula. Okay, nilai 2 ni kita letakkan PT. Maksudnya fokus kita ialah bukan pada PS lagi, tapi pada P dengan T. Alright. So cara buat dia sama juga. Buatlah punca. Lepas tu kurungan X tolak kuasa 2 tambah dengan Y tolak kuasa 2. Alright.
apa yang kita letak dekat sini sekarang? Nilai apa? 4. Ya, nilai 4. Dekat sini? Belakang sini? -1. Ya, -1. Apa yang kita perlu ingat untuk buat? Jangan lupa tu. Kurungan. Ya, Kurungan. jangan lupa kurung. Kan? Okey. So sekarang yang paling kita tak suka ialah yang punca kuasa 2 ni dengan punca kuasa 2 ni. Betul? Jadi, apa kita boleh buat? Kita kena kuasa 2-kan. Okey, kita kena kuasa 2-kan keseluruhannya. Okey, kiri dan kanan. Okey, kiri dan kanan. So kalau yang kiri ni bila kita kuasa 2-kan, dia punya punca kuasa tu akan hilang. So yang tinggal cuma X tolak 1 kuasa 2 tambah dengan Y tolak 2 kuasa 2. Faham tak ni? Jadi faham tak? Faham. Faham Alright. So yang sebelah kanan ni, 2 ni dia akan dikuasa 2 kan? Ada satu nombor dekat depan ni kan? Okay, dia akan dikuasa 2 kan? So dia akan jadi berapa? 4. Dia akan jadi 4. Kalau dia ialah nombor 3, nanti dia akan jadi berapa? 9. Ya, dia akan jadi 9 Alright. Macam mana dengan punca kuasa 2 ni? Apabila dikuasa 2 kan? Apa akan jadi dengan dia? Apa akan jadi dengan punca kuasa 2 ni apabila kita kuasa 2-kannya? Dia hilang. Ya, dia akan hilang juga. Jadi kita kena tulis X tolak 4 kuasa 2 tambah Y apa? Kuasa 2. Tambah Y apa? 1. Tambah 1. Kenapa jadi tambah 1? Negatif jumpa negatif. Ya, negatif jumpa negatif. Okey, sini jangan lupa ada satu benda yang sangat penting kena buat iaitu letak kurungan. Okey, kurungan untuk pisahkan 4 dengan yang ini. Baik, so sekarang kita kembangkan yang sebelah kiri dulu. Okey. Kita akan dapat X kuasa 2 tolak 2X tambah 1 tambah Y kuasa 2 tolak 4Y tambah 4 sama dengan 4. Okey, 4 ni tak buat apa-apa Lepas tu kita buat yang dalam kurungan. Kita akan dapat X kuasa 2 tolak 8X tambah 16 tambah Y kuasa 2 tambah 2Y tambah 1. Kita tutupkan kurungan. Jelas di sini? Jelas. Okey, so lepas ini apa kita perlu buat? Okay, clue-nya, kiri tak payah buat apa-apa, kita buat yang kanan. Kanan kita buat apa? 4 tu darabkan dengan semua. Ya, 4 tu kena darabkan dengan semua. Kita panggil dia apa? Angry Bird. Kita bagi dia Angry Bird kan? Okay, dia sebenarnya nama sebenarnya dia pengembangan So 4 darab X kuasa 2 ialah 4X kuasa 2. Teruskan kita dapat 32X. Teruskan kita dapat 64 tambah 4Y kuasa 2 tambah 8Y tambah 4. Okay, sebelah kiri tak ada perubahan. Okay, ingat lagi tak macam mana kita nak susun locus? Jawapan untuk locus macam mana nak susun? Mula dengan apa? Mula dengan apa? Ya, X kuasa 2. So sini kiri kita ada X kuasa 2. Kanan kita ada 4X kuasa 2. So kita ikut siapa? Kanan. Ikut yang kanan kan? Okay, so dia akan jadi 4X kuasa 2. Tolak dengan X kuasa 2 ni. Jadi dia akan menjadi 3X kuasa 2. Okay, diikuti oleh apa? Y kuasa 2. Y kuasa 2. So 4Y kuasa 2. Tolak dengan Y kuasa 2 ni, kita akan dapat 3Y kuasa 2. Okey, seterusnya ialah apa benda? S.
X. So negatif 32X tambah 2X. Okay, kenapa tambah? Negatif 2 pindah jadi positif 2. So dia jadi apa? Negatif 30X. Ya, negatif 30X. Lepas ini ialah nombor apa? Nombor yang ada apa? Y. Yang ada Y kan? Okay, so sini 8Y tambah 4Y, maka kita ada 12Y. Okay, kita ada 12Y. Faham? Okay, seterusnya. 64 tambah 4, kita ada 68. 68 tolak 4, kita akan ada 64. 64 tolak lagi 1, kita akan dapat 63. ya 63 dan sini ialah kosong. Okey, adakah ini ialah jawapan kita? Adakah ini ialah jawapan kita untuk locus ni? Adakah dah siap susun? Dia dah siap susun ikut urutan yang kita nak tadi? Dah ke belum? Jadi susunan dia AX kuasa 2 tambah tambah BY kuasa 2 tambah CX tambah DY tambah E. Okey, adakah dia dah susun ikut yang kita nak? Dah. Dah kan? Okey, tapi jawapan ni ada satu masalah. Okey, masalah dia ialah semua nombor ni sebenarnya boleh dikecilkan lagi dengan membahagikan semua nombor ni dengan satu nombor yang boleh membahagi mereka semua. Apa nombor itu? 3. Ya, dia boleh dikecilkan lagi dengan bahagi 3. So, dia belum lengkap lagi jawapan. Kita lengkapkan, dia jadi X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Lepas tu dapat berapa ni? Tolak 10. Ya, X. tolak 10X. Next. Positif 4Y. Bagus, positif 4Y. Dan akhir sekali, Tambah 21. tambah 21. Maka inilah locusnya. So, ingat locus, final answer, jawapan akhir mesti buat apa? Mesti dalam bentuk termudah, terendah nilainya. Okey? Boleh faham tak? Boleh. Alright, very good. Okay, kita pun nak cari persamaan locus bagi titik Q sekarang. Okay, bagi titik Q. So Q tu kita panggil dia XY lah. Okay, sebab dia adalah titik locus yang bergerak. Okay, lepas tu ada dua titik yang tak bergerak di sini. Okay, yang tidak bergerak di sini. Dan soalan ada bagi tahu mereka adalah sama jarak. Okay, jarak dia adalah sama. Jadi QA adalah sama dengan apa? Q pergi ke A adalah sama dengan apa? QA sama dengan apa? QB. Ya, bagus. QA sama dengan QB. Okey. Baik. So sekarang sebelah kiri kita akan buat guna cara jarak. Titik apa yang kita nak fokus kali ni? Titik A. Titik A dan titik B. kiri ni. Titik A dan apa? Titik Q. Ya, dan titik Q. So kurungan kuasa 2, sini X tolak. Tengah-tengah mesti tambah. Y tolak kuasa 2. Alright, apa yang cikgu patut isi dekat kurungan ni? Sini dan sini. Belakang X tu isi apa? 2. Ya, belakang Y tu isi apa? 3. 3. Okey. Sebelah kanan pula. Kali ini kita fokus pada titik apa? Titik B. Titik B pula Alright. So, apa kita isi dekat depan ni? 6. 6. Belakang kita isi 9. 9. Okey. Sekarang apa yang kita tak suka di sini? Apa yang kita tak suka? Okey, macam mana kita nak hilangkan dia?
dengan kuasa 2. Okey, kita kuasa 2 kan kiri dan kanan. So, yang tinggal ialah X tolak 2 kuasa 2 tambah Y tolak 3 kuasa 2 sama dengan X tolak 6 kuasa 2 tambah Y tolak 9 kuasa 2. Baik. So, yang ini kita boleh kembangkan guna cara cepat yang cikgu ajar tadi Maafkan saya. 4X tambah 4 tambah Y kuasa 2 tolak 6Y tambah 9 X kuasa 2 tolak 12X tambah 36 tambah Y kuasa 2 tolak 18Y tambah 81. Okey. Langkah ni boleh faham tak? Macam mana nak kembangkan dengan betul? Faham tak? Boleh faham. Boleh Alright, so mula-mula kita akan susun apa dulu? Susun apa dulu? Kuasa 2. X kuasa 2. So, tapi sini, kiri ialah X kuasa 2, kanan ialah X kuasa 2. So, benda yang sama. Bila dipindahkan, dia akan terhapus. X kuasa 2 tak ada. So, kalau ketua tak ada, contohnya dalam kelas, ketua tak ada, siapa akan mengetuai kelas? Penolong kelas. Penolong kan? Okey, betul. Jadi sini, siapa penolong dia? Siapa penolong dia? Kuasa 2. Y kuasa 2. Tapi Y kuasa 2 ni pun sama juga. Y kuasa 2 di sini, Y kuasa 2 di sini, dia pun akan terhapus. Okey? So kalau ketua tak ada, penolong tak ada, kita minta siapa? Kita minta pelajar seterusnya yang lebih berkuasa lah. Contohnya kita ada pengawas, kita ada pustakawan. Okey? Boleh faham? Alright, so Boleh. sekarang siapa yang kita kena lantik untuk memulakan susunan? Kalau bukan X kuasa 2, bukan Y kuasa 2. Siapa yang kita lantik sekarang? X. Ya, X. Okey, di sini X ni ialah negatif 4X. Sebelah sini ialah negatif 12X. Siapa lebih besar? Negatif 4. Negatif 4. So, negatif 4X ini kita tambah dengan 12X. Maksudnya kita pindah semua benda ke sebelah kiri. Okey. Lepas tu, Y kena ikutlah. Negatif 6Y tambah 18Y. Dan nombor dia ialah 4 tambah 9. Okey. 4 tambah 9. Sini kita tulis tolak 36, tolak 81 sama dengan 0. Okey. Jadi, apa akan kita dapat ni? Negatif 4X tambah 12X. Kita dapat apa? Negatif 4X tambah 12X. Berapa? Cepat. Negatif 4X tambah 12X. 8X. 8X. Okey, Y macam mana? Negatif 6Y tambah 18Y. Berapa? 12Y. 12Y. Okey, nombor pula macam mana? Berapa dapat? Negatif 104. Negatif 104 sama dengan 0. Okey, so adakah ini jawapan akhir kita? Tak. Tak. Kenapa? Boleh kecilkan. Boleh kecilkan dengan nombor apa? Boleh kecilkan. Boleh bahagi berapa? Bahagi 2. Bahagi 2. Alright, kita bahagi. Boleh bahagi 2 Okey, kita cuba 4. Oh, masih ada nombor yang lagi besar. 4. Okey, kalau bahagi 4 dia jadi apa? Kalau bagi 2X tambah 3Y. 3Y tolak 26. 26 sama dengan 0. 0. Okey, so inilah jawapan untuk locus
Okay, dan pastikan setiap kali jawapan untuk locals perlu dikecilkan sehinggalah keadaan yang termudah. Boleh faham? Boleh. Okay, very good.